Assalam tuan, Waalaikumsalam. Boleh terangkan beza penggunaan horizontal support and resistance dengan trendline support dengan resistance? Contoh bila nak guna, macam mana nak lukis trendline, SNR dan lain-lain. Terima kasih tuan. Okey, ini soalan daripada Amir Mustaqim. Dan komen ini sebenarnya adalah komen yang dibuat di dalam video support dengan resistance ataupun yang dilabelkan sebagai horizontal support dengan resistance. Jadi siapa yang belum tengok boleh tengok video ni ya. Okey, so kali ni soalannya adalah berkaitan dengan trend line. So topik kita adalah trend line. So untuk itu mungkin kita boleh terus practical terus kita buka dekat saham yang sebenar. So maybe let's say saya pilih mana. Okey, let's say kita tengok MPI. Okey, trend line ni sebenarnya untuk saham-saham yang kita nampak trendnya. Okey, ni uptrend. Okey, contoh saham yang uptrend ni kita boleh lukislah trend line dia. Okey, so cara nak lukis untuk saham-saham yang uptrend, tengah trend menaik, kita pilih kat sini, klik kat sini, pilih trend line ni. So sama konsep macam kita menentukan support yang classical support ataupun horizontal support. Untuk trend line pula kita tentukan support kepada trend tersebut. So bila nak lukis anda tarik saja di mana nampak macam permulaan trend dia, kemudian tarik line ni dan temukanlah sebanyak mana titik yang boleh. Dan kalau ikut teorinya tak boleh nak langgar body lah. So kalau ada juga orang yang kata tengok yang ini macam dia terplan out sikit, tapi let's say kita stick pada rule lah, dia tak langgar body dia. So kita buat trendnya macam ni. So dalam konsep ni kita nampak bila dia selagi secara teorinya selagi harga saham ni tak break the trend ni, maknanya trend dia dipanggil sebagai masih lagi intact lah ataupun masih lagi kuat uptrend dia. Itu secara teori penggunaannya. So let's say kalau kita ambil konsep classical support dengan resistance pun, katalah dia buat hal nanti, buat hal turun, bila dia break the trend ni, itulah yang orang panggil sebagai dia dah break the trend ataupun trendnya dah berubah, trendnya dah patah. So mungkin dia nak daripada uptrend dia beralih kepada sama ada sideways ataupun downtrend pula. Tapi tidak semestinya. Itulah uniknya saham. Kita faham dari segi konsep je. Kalau anda boleh terima yang ni, yang saham ni adalah tidak rigid. Kita belajar satu teori untuk kita guna pakai, tapi tidak semestinya dia akan ikut benda tu sebiji-sebiji lah all the time. Tapi most of the time biasanya berlaku sebegitu. So kalau kita tak rigid macam ni, kita akan okay lah, kita akan cool je dekat dalam saham ni. Okay, itu adalah kalau saham-saham yang uptrend lah. Okay, kadang-kadang ada juga orang yang gunakan apa, dia guna pakai contoh let's say saya clonekan sekejap. Okay, so dia guna pakaikan konsep support dengan resistance juga. Jadi dia buatkan macam channel. So macam contoh, bila dia tengah uptrend ni, so inilah dia anggap sebagai kebetulan macam resistance juga kan. Dia bergerak dalam range ni ataupun dalam channel ni. So bila dia naik macam hampir-hampir kena dekat resistance ni, hampir-hampir kena dekat resistance ni, turun balik, cecah, turun balik, cecah, turun balik, cecah, turun balik. So kali ni dalam kes ni nampak macam kalau kita gunakan teori support dengan resistance biasa tu breakout, ni kita kata trend dia macam break lagi lah. So membentuk satu trend yang lebih menaik. So ada juga another way of orang gunakan trend line ni untuk bila nampak dia lebih sharp tu ataupun accelerated trend line tu, ada yang guna pakai ni bentuk pula satu trend line yang baru yang lebih tajam, yang lebih steep. Ni antara cara penggunaannya trend line secara general. Okey, untuk yang downtrend terbalik lah. Okey, cuma kalau downtrend apa agak saham-saham yang ada downtrend let's say kita tengok let's say tengok Ecoworld. Okay, dia tengah uptrend ni. Kita tengok masa fasa dia downtrend ni dulu. Ni lama dia downtrend ni. Okay, let's say katalah macam ni, sebagai contoh kan, panjang trend dia kan. Okay, so untuk saham yang downtrend dia terbalik. Bila anda ambil trend line ni, kalau uptrend tu kita temukan titik yang di bawah, kalau untuk saham yang downtrend kita temukan titik ni yang di atas lah. So ini adalah trendnya. Okay, yang ni dah break. Okay, let's say kita ambil yang panjang ni. Allah, tak sampai. Okay, so let's say saya cuba temukan titik yang di atas tu. Okay, wait. Dia tak ni pula. Okay, so contoh yang macam ni so macam konsep ni, katalah yang ini dia turun, bila dia cuba naik dia tak boleh pecah trend ni, turun lagi, cuba lagi, jatuh balik, cuba lagi, jatuh balik. So dalam kes ni nampak macam kali ni lah, kat sini barulah dia breakout the downtrend line.
Itu adalah antara contoh penggunaannya. Bila breakout dan trendline ni, mungkinkah ia merupakan tanda, ada yang gunakan sebagai tanda-tanda reversal. So dan kebetulan untuk saham ni nampak jadilah kan. Bila dia breakout trend ni, dia berubah pula, beralih pula kepada trend yang uptrend pula. So itu adalah antara cara penggunaan trendline yang mudah untuk saham-saham yang downtrend dan saham-saham yang uptrend. Untuk saham yang sideways, gunakan aja support dan resistance yang biasa kita guna pakai tu. Okay, so itu sedikit sebanyak penerangan tentang trendline. Dan of course lah dalam saham ni kadang-kadang kalau anda tengok ada orang lain buat, lain pula caranya. Itulah uniknya, kita raikan perbezaan pandangan. So cuma sedikit sebanyak saya harap pada yang masih belum tahu tu, at least boleh dapat some gambaran lah macam mana cara penggunaan trendline ni dalam saham. Okay, itu sahaja. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi dalam video yang lain.